عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يراد عليه أثار السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفة غرات علة رعاء الشاة يتوالون في البنيان ثم انطلق فلبثت ماليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم riwayat Muslim. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu katanya, sedang kami duduk di dalam majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul dalam majlis itu seseorang lelaki yang berpakaian serba putih, berambut terlalu hitam, tiada kesan bahawa ia seorang musafir dan tiada antara kami yang mengelaninya. Lalu dia duduk bersama Rasulullah dan ditemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah serta diletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu adalah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah, dan hendaklah kamu mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu mengerjakannya. Lelaki itu berkata, benar katamu. Berkata Umar radhiyallahu anhu, kami merasa heran kepada tingkah laki itu. Dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Lelaki itu berkata, benar katamu. Lelaki itu berkata lagi, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak dapat melihat, sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu. Lelaki itu berkata lagi, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, tiadalah orang yang tanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Lelaki itu berkata lagi, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah SAW bersabda, apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, apabila engkau melihat orang tidak berkasut, tidak berpakaian, pengembala kambing, berlumba-lumba, membina kebangunan yang tinggi. Kemudian beredar keluar lelaki itu daripada majlis tersebut. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu wahai Umar, siapakah orang yang mengikut tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya
lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, itulah Jibril yang telah mendatangi aku untuk mengajarkan kamu pelajaran tentang agama kamu. Hadis riwayat Muslim. Okay, Assalamualaikum. Bertemu kita kembali untuk perkongsian hadis yang kedua. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan sebuah sedikit. Hadis kedua ini menceritakan tentang Islam, iman, ihsan dan hari kiamat. Okay, insyaAllah hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Ain Umar radhiyallahu anha. Okay, perkataan hadis kedua ini, Malaikat Jibril ini berjumpa sendiri dengan Nabi Muhammad SAW dan bertanya pelbagai-bagai soalan tentang Islam, iman. Okay, saya akan menceritakan sedikit lah. Okay. Malaikat Jibril kebiasaannya dia akan datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam rupa paras seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Beliau dikenali dengan keindahan rupa paras yang indah lah pada zaman Rasulullah. Nak kata kat sini handsome lah, yang suci je kalau kita tengok. Lepas tu Malaikat Jibril ni dia bertemu dengan Rasulullah SAW ni dengan pakaian serba putih. Kat situ ada hadis, dia kata idza ta'al alaina rajulun syadidul bayad. Maksudnya berpakaian serba putih lah, bayad kan. Lepas tu para ulama adalah berpendapat ini adalah dalil, maksudnya bahawa ianya sunnah untuk kita ni kalau berjumpa dengan tok guru kita, seelok-eloknya kita berpakaian bersih, berwangi-wangian ke, yang menurut syarak lah kan. Seelok-eloknya apabila kita bertemu dengan guru kita. And then dia pun, malaikat bertanya lah kat Nabi, ya Muhammad, akhbarni ain tashhad. Maksudnya ceritakan dia pasal apa itu Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW pun cakap lah, Islam ni apa, kat situ ada mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah kan. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah kan. Ya, lepas tu dekat situ waktu tiya zakah wa tasawma Ramadan wa tahajja baita in tasta'anta ilaihi sabila. Lepas dah cakap pasal iman, Islam, iman, lepas tu setiap daripada tu mesti malaikat akan cakap, benarlah apa yang kau katakan itu, benarlah, sodakta. Lepas dia cakap pasal yang pertama, dia cakap aku bersaksi kan. Yang kedua, dan Islam itu hendaklah kamu mengerjakan solat, dan kamu bayar zakat, kamu berpuasa dengan syaratnya. Dan yang kelima, haji, maksudnya mengerjakan haji kalau mampu. Okay. Seterusnya malaikat tanya lagi, fa'akhbirni ain iman. Maksudnya dia tanyalah, bagi tahulah pasal iman pula kan. Jadi Nabi Muhammad SAW pun cakap lah, iman tu adalah kau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang turunkan, Rasulnya dan hari kemudian, dan kau beriman kepada takdir dan baiknya dan jahatnya. Kat sini adalah beberapa ulama cakap malaikat adalah makhluk Allah, jisim yang diciptakan dari cahaya, mampu mengubah bentuk dan rupa. Jumlah malaikat ni hanya Allah je lah yang tahu, wallahualam lah. Disebutkan, adalah sebagai ulama sebutkan di antara ciptaan Allah yang paling menakjubkan adalah malaikat yang separuh diri ni diciptakan dari api dan separuhnya diciptakan dari salji. Okey, yang tadi saya cakap beriman kepada malaikat, and then beriman kepada kitab. Maksud kitab diturunkan daripada kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran lah kan. Lepas tu beriman kepada Nabi. Seperti yang kita tahu, Nabi ni diutuskan oleh Allah untuk membuat kebaikan. And then macam Rasul diutuskan oleh Allah untuk buat kebaikan.
Nabi diutuskan untuk berdakwah kepada keluarga. Ini rasul semua orang lah. Lepas tu kalau yaumil akhir, hari kiamat, kita tak tahu bila hari kiamat tu, tapi kita kena sentiasa standby. Bila-bila masa je akan berlaku. Sekarang ni dah banyak tanda-tanda, jadi kita macam prepare. Ini waktu bil qadar. Kalau kita ni betul-betul kan beriman dengan qada dan qadar Allah, kita akan tak ada rasa gelisah, and then kita tenang je sebenarnya kalau kita beriman dengan qada dan qadar Allah ni. Susah lah, amat susah bagi manusia nak terima hakikat sebenarnya. Tak boleh terima qada dan qadar Allah. Amat sukar lah bagi manusia. Jadi kita sama-sama doa lah. Sebab qada dan qadar ni Allah yang tetapkan kita sejak kita lahir, sejak dalam perut lagi, memang dah tetapkan dah. Terus ni malaikat bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Tanya pada saya tentang ihsan. Okey. Nabi pun menjawab, ihsan tu ialah engkau menyembah Allah ni seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Maksudnya kita yakinlah Allah ni tengok, memang sentiasa tengok kita lah kan. Jadi bila kita rasa begitu, kita rasa takutlah nak buat dosa, and then kita rasa ikhlas buat satu ibadat tu, sebab orang tengok kita, Allah tengok kita. Seterusnya, fa akhbirni an sa'ah. Maksudnya sa'ah kat sini nak kata saat, maksudnya benda tu kejap, sebentar, macam sekejap sangat. Nak kata kita kalau benda ni berlaku, kita tak sempat pun nak makan. Ibarat kata lah, memang tak done. Lepas tu Nabi Muhammad SAW macam wallahualam lah, tak tahu kiamat bila. Jadi malaikat tanyalah, ceritakanlah tentang tanda-tandanya. Dia kecil kiamat adalah terangkatnya ilmu dengan kewafatan ulama. Sekarang ulama kan dah ramai meninggal kan. Itu tanda kecil lah. Banyaknya gempa bumi, tersebarnya zina, minum arak, riba, anak-anak yang dahaka terhadap ibu bapanya dan menzahirkan maksiat. Sekarang ni macam benda dosa tu dia jadi satu trend. Saya tengok, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik lah. Benda dosa tu jadi macam trend, show off kat semua orang. And then benda kebaikan jadi hina di mata orang zaman sekarang. And then solat tak jaga. Memang kita sekarang duduk di majoriti orang Islam, tetapi solat ni tidak dilaksanakan dengan penuh. Solat tu Solat tapi ada yang solat lengah-lengahkan solat. Nak cantik, nak cun, solat awal waktu. InsyaAllah cuba buat, cuba try solat awal waktu, awak rasa kesan dia. Okay, yang tadi tanda-tanda kecil. Yang seterusnya tanda-tanda ni take note lah, untuk diri masing-masing catat lah. Saya ni catat lah setiap pekerjaan hari saya ni. Kalau tanda-tanda kiamat besar, yang pertama keluarnya Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Lepas tu turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari barat. Lepas tu ada yang sebutkan dalam hadis, apabila anak ni dia memperlakukan ibunya sebagai hamba, and then orang yang tidak berkasut, tidak memakai pakaian yang selayaknya, orang yang fakir, dan mereka ni berlumba-lumba untuk meninggikan binaan. Rasanya ada sedikit kot apa yang saya sebutkan kat kita sekarang ni. Dan akhirul zaman, kita dah fasa akhirul zaman sebenarnya. Jadi marilah kita sama-sama muhasabah diri sebelum kita terlambat. Okay, seterusnya kemudian malaikat pun pergilah kan. Lepas tu thumma qala, kemudian Nabi tanya, ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il, kamu tahu ke siapa yang datang tadi kan? Lepas tu Umar pun katalah, qultu, kataku, Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya nak cakap kat sini, ini adalah salah satu adab bila guru tanya kita, kita jawab wallahu a'lam. Maksudnya kita ni berhati-hati sebab
kita memang ada rasa macam beradab dengan guru kita. Kita tahu, tapi kita tahu ilmu dia lagi tinggi dari kita. Kita tahu Allahu'alam je. Ketika Sayyidina Umar tanya tentang lelaki yang bertanya, itu beliau menjawablah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. So ini menunjukkan murid saat dia tanya oleh guru, hendaklah dia mengatakan sedemikian, seeloknya lah. Andai dia mengatakan dia tahu sedangkan dia tidak tahu, maka dia telah berdusta. Andai dia mengatakan aku tahu, maka terhijablah keberkatan yang tersimpan dalam ajaran gurunya. Itulah contoh adab lah kita dengan guru kan. Hadis tu adalah dalil yang menunjukkan ketinggian martabat Sayyidina Umar di sisi Rasulullah saat bertanya khusus pada beliau. Seterusnya adalah ini kisah keadaan qada lah. Para salafus soleh saat ditanya tentang qada kan, mereka menjawab, beriman dengan qada adalah dengan engkau yakin bahawa apa yang terjadi padamu tidak sesekali akan terlepas darimu, dan apa yang terlepas darimu tidak sesekali akan sampai kepadamu. Tiada manfaat untuk cuba berhati-hati dari dari takdir ni. Sebagaimana sebuah kisah seorang lelaki cuba mengelak dari kematiannya, yang dikatakan kerana bisa seekor kalajengking, dia menunggang kudanya menuju ke laut dan membuka pakaiannya. Saat dia memikirkan dirinya telah selamat, dia telah bersin, lalu keluar seekor kalajengking dari hidungnya yang kemudian menyengatnya sehingga mati. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW saat sesuatu berlaku tidak sesuai dengan harapan baginda akan berkata, lau kudiakana lau kudirokana, andai telah ditetapkan begitu, pasti berlaku. Andai telah ditakdirkan sedemikian, pasti berlaku. InsyaAllah itu sahaja dari saya untuk hadis yang kedua ini. Assalamualaikum. Terima kasih. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يراد عليه أثار السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمرتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفة غرات علة رعاء الشاة يتوالون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Riwayat Muslim. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu katanya,
sedang kami duduk di dalam majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Tiba-tiba muncul dalam majlis itu seseorang lelaki yang berpakaian serba putih, berambut terlalu hitam. Tiada kesan bahawa ia seorang musafir, dan tiada antara kami yang mengelaninya. Lalu dia duduk bersama Rasulullah, dan ditemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah, serta diletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam itu adalah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah, dan hendaklah kamu mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu mengerjakannya." Lelaki itu berkata, "Benar katamu." Berkata Umar radhiyallahu anhu, "Kami merasa heran kepada tingkah laki itu. Dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya." Lelaki itu berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Lelaki itu berkata, "Benar katamu." Lelaki itu berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan." Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak dapat melihat, sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu." Lelaki itu berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat." Rasulullah SAW menjawab, "Tiadalah orang yang tanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Lelaki itu berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Rasulullah SAW bersabda, "Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, apabila engkau melihat orang tidak berkasut, tidak berpakaian, pengambil kambing, berlumba-lumba, membina kebangunan yang tinggi." Kemudian beredar keluar lelaki itu daripada majlis tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu, wahai Umar, siapakah orang yang mu'ad tadi?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah SAW bersabda, "Itulah Jibril yang telah mendatangi aku untuk mengajarkan kamu pelajaran tentang agama kamu." Hadis riwayat Muslim. Okay. Assalamualaikum. Bertemu kita kembali untuk perkongsian hadis yang kedua. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan serba sedikit. Hadis kedua ini menceritakan tentang Islam, iman, ihsan dan hari kiamat. Okay, insyaAllah hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Ain Umar radhiyallahu anha. Okay, perkataan hadis kedua ini, malaikat Jibril ini berjumpa sendiri dengan Nabi Muhammad SAW dan bertanya pelbagai-bagai soalan tentang Islam, iman. Okey, saya akan menceritakan sedikit lah. Okey. Malaikat Jibril kebiasaannya dia akan datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam rupa paras seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Beliau dikenali dengan keindahan rupa paras yang indah lah pada zaman Rasulullah. Nak kata kat sini handsome lah, yang suci je kalau kita tengok. Lepas tu malaikat Jibril ni dia bertemu dengan Rasulullah SAW ni dengan pakaian serba putih. Kat situ ada hadis, dia kata, "Idza ta'al alaina rajulun syadidul bayad." Maksudnya berpakaian serba putih lah, bayad kan. Lepas tu para ulama adalah berpendapat ini adalah dalil, maksudnya bahawa ianya sunnah untuk kita ni kalau berjumpa dengan tok guru kita, seelok-eloknya kita berpakaian bersih, berwangi-wangian ke, yang menurut syarak lah kan. Seelok-eloknya apabila kita bertemu dengan guru kita. And then dia pun, malaikat bertanya lah kat Nabi, "Ya Muhammad, akhbarni ain tashhad." Maksudnya ceritakan dia pasal apa itu Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW pun cakap lah, Islam ni apa, kat situ ada mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah kan.
aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah kan. Ya, lepas tu dekat situ waktu tiya zakat, waktu soma Ramadan, waktu hajja baita in tastata'ta ilaihi sabila. Lepas dah cakap pasal iman, Islam, iman, lepas tu setiap daripada tu mesti malaikat akan cakap, benarlah apa yang kau katakan itu, benarlah, sodakta. Lepas saya cakap pasal yang pertama, dia cakap aku bersaksi kan. Yang kedua, dan Islam itu hendaklah kamu mengerjakan solat, dan kamu bayar zakat, kamu berpuasa dengan syaratnya. Dan yang kelima, haji, maksudnya mengerjakan haji kalau mampu. Okey. Seterusnya malaikat tanya lagi, fa-akhbirni aina iman. Maksudnya dia tanyalah, bagi tahulah pasal iman pula kan. Jadi Nabi Muhammad SAW pun cakaplah, iman tu adalah kau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang turunkan, rasulnya dan hari kemudian, dan kau beriman kepada takdir dan baiknya dan jahatnya. Kat sini adalah beberapa ulama cakap malaikat adalah makhluk Allah, jisim yang diciptakan dari cahaya, mampu mengubah bentuk dan rupa. Jumlah malaikat ni hanya Allah je lah yang tahu, wallahualam lah. Disebutkan, adalah sebagai ulama sebutkan, di antara ciptaan Allah yang paling menakjubkan adalah malaikat yang separuh diri ni diciptakan dari api dan separuhnya diciptakan dari salji. Okey, yang tadi saya cakap beriman kepada malaikat, and then beriman kepada kitab. Maksud kitab diturunkan daripada kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran lah kan. Lepas tu beriman kepada Nabi. Seperti yang kita tahu, Nabi ni diutuskan oleh Allah untuk membuat kebaikan. And then macam Rasul diutuskan oleh Allah untuk buat kebaikan. Nabi diutuskan untuk berdakwah kepada keluarga. And then Rasul semua orang lah. Lepas tu kalau yaumil akhir, hari kiamat, kita tak tahu bila hari kiamat tu, tapi kita kena sentiasa standby. Bila-bila masa je akan berlaku. Sekarang ni dah banyak tanda-tanda, jadi kita macam prepare. Ini waktu bil qadar. Kalau kita ni betul-betul kan beriman dengan qada dan qadar Allah, kita akan tak ada rasa gelisah, and then kita tenang je sebenarnya kalau kita beriman dengan qada dan qadar Allah ni. Susah lah, amat susah bagi manusia nak terima hakikat sebenarnya. Tak boleh terima qada dan qadar Allah, amat sukar lah bagi manusia. Jadi kita sama-sama doa lah. Sebab qada dan qadar ni Allah yang tetapkan kita sejak kita lahir, sejak dalam perut lagi, memang dah tetapkan dah. Terus ni malaikat bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Tanya pasal tentang ihsan. Okey. Nabi pun menjawab, ihsan tu ialah engkau menyembah Allah ni seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Maksudnya kita yakinlah Allah ni tengok, memang sentiasa tengok kita lah kan. Jadi bila kita rasa begitu, kita rasa takutlah nak buat dosa, dan kita rasa ikhlas buat satu ibadat tu, sebab orang tengok kita, Allah tengok kita. Seterusnya fa akhbirni an sa'ah. Maksudnya sa'ah kat sini nak kata saat, maksudnya benda tu kejap, sebentar, macam sekejap sangat. Nak kata kita, kalau benda ni berlaku, kita tak sempat pun nak makan. Ibarat kata lah, memang tak done. Lepas tu Nabi Muhammad SAW macam wallahualam lah, tak tahu kiamat bila. Jadi malaikat tanyalah, ceritakanlah tentang tanda-tandanya. Dia kecil kiamat adalah terangkatnya ilmu dengan kewafatan ulama,
Sekarang ulama kan dah ramai meninggal kan. Tu tanda kecil lah. Banyaknya gempa bumi, tersebarnya zina, minum arak, riba, anak-anak yang dahaka terhadap ibu bapanya dan menzahirkan maksiat. Sekarang ni macam benda dosa tu dia jadi satu trend saya tengok. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik lah. Benda dosa tu jadi macam trend, show off kat semua orang. And then benda kebaikan jadi hina di mata orang zaman sekarang. And then solat tak jaga. Memang kita sekarang duduk di majoriti orang Islam, tetapi solat ni tidak dilaksanakan dengan penuh. Solat tu Solat tapi ada yang solat lengah-lengahkan solat. Nak cantik, nak cun, solat awal waktu. InsyaAllah cuba buat, cuba try solat awal waktu. Awak rasa kesan dia. Okay. Okay, yang tadi tanda-tanda kecil. Yang seterusnya tanda-tanda ni take note lah. Untuk diri masing-masing catat lah. Saya ni catat lah setiap pekerjaan hari saya ni. Kalau tanda-tanda kiamat besar, yang pertama keluarnya Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Lepas tu turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari barat. Lepas tu ada yang sebutkan dalam hadis, apabila anak ni dia memperlakukan ibunya sebagai hamba, and then orang yang tidak berkasut, tidak memakai pakaian yang selayaknya, orang yang fakir, dan mereka ni berlumba-lumba untuk meninggikan binaan. Rasanya ada sedikit kot apa yang saya sebutkan kat kita sekarang ni. Dan akhirul zaman kita dah fasa akhirul zaman sebenarnya. Jadi marilah kita sama-sama muhasabah diri sebelum kita terlambat. Okay. Seterusnya kemudian malaikat pun pergilah kan. Lepas tu thumma qala, kemudian Nabi tanya, ya Umar, wahai Umar, atadri man ista'il, kamu tahu ke siapa yang datang tadi kan? Lepas tu Umar pun katalah, kataku, Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya nak cakap kat sini, ini adalah salah satu adab bila guru tanya kita, kita jawab wallahu a'lam. Maksudnya kita ni berhati-hati sebab kita memang kita ada rasa macam beradab dengan guru kita. Kita tahu, tapi kita tahu ilmu dia lagi tinggi dari kita. Kita jawab wallahu a'lam je. Ketika Sayyidina Umar tanya tentang lelaki yang bertanya, itu beliau menjawablah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. So ini menunjukkan murid saat ditanya oleh guru, hendaklah dia mengatakan sedemikian, seeloknya lah. Andai dia mengatakan dia tahu sedangkan dia tidak tahu, maka dia telah berdusta. Andai dia mengatakan aku tahu, maka terhijablah keberkatan yang tersimpan dalam ajaran gurunya. Itulah contoh adab lah kita dengan guru kan. Hadis tu adalah dalil yang menunjukkan ketinggian martabat Sayyidina Umar di sisi Rasulullah saat bertanya khusus pada beliau. Seterusnya adalah ini kisah keadaan qada lah. Para salafus soleh saat ditanya tentang qada kan, mereka menjawab, beriman dengan qada adalah dengan engkau yakin bahawa apa yang terjadi padamu tidak sesekali akan terlepas darimu, dan apa yang terlepas darimu tidak sesekali akan sampai kepadamu. Okay. Tiada manfaat untuk cuba berhati-hati dari dari takdir ni. Sebagaimana sebuah kisah seorang lelaki cuba mengelak dari kematiannya, yang dikatakan kerana bisa seekor kalajengking, dia menunggang kudanya menuju ke laut dan membuka pakaiannya. Saat dia memikirkan dirinya telah selamat, dia telah bersin, lalu keluar seekor kalajengking dari hidungnya yang kemudian menyengatnya sehingga mati. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW saat sesuatu berlaku tidak sesuai dengan harapan baginda, baginda akan berkata, lau kudiyakana lau kudirokana, andai telah ditetapkan begitu pasti berlaku.
Andai telah ditakdirkan sedemikian pasti berlaku. Okey, insya-Allah itu sahaja dari saya untuk hadis yang kedua ini. Okey, assalamualaikum. Terima kasih.